Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas kita berkenaan dengan bahasa Arab yang Al-Quran. Minta maaf banyak jadual bertangguh terpaksa kesihatan masalah tangguh jadual pun terpaksa juga. Soal kulihal dalam bulan ni alhamdulillah kita dapat kelapangan untuk bersama-sama balik dan insyaAllah kita akan sambung. Okey, kali terakhir kita bincang itu kita mengambil berkenaan dengan kata nama macam ni. Kita ambil itu last kali berkenaan dengan kata penghubung yang digunakan dalam Al-Quran Karim. Mana kita kata kalimah tersebut yang terakhir kita ambil adalah itu kalimah lakin. Kita ambil itu ada apa? Au atau am. Kemudian ini kita akan masuk pada lakin. Okey, lakin atau lakinna. Dia dengan sabdu atau tanpa sabdu? Lakin atau lakinna. Lakin atau lakinna. Dia dalam Quran Karim dia bermaksud dengan boleh maksud dengan namun atau tetapi. Dia hubungkanlah dengan satu statement dengan satu lagi, tapi macam nak mengecualikan atau memberikan maksud yang sebaliknya daripada apa yang dinyatakan. Lebih kurang apa maksud dia punya itu lebih kurang yakin lebih kurang dalam 170 kali. 170 kali datang lakinna atau lakin. Lakunna. Dia datang dengan apa? Okay, kita ambil itu. Lakin kita ambil lah. Okay. Kita ambil lakin. Kita ambil itu mula sekali. Kita ambil au, am dengan lakin. Okay. Lakin. Baik. Sekarang kita akan masuk pada berikutnya. Bal. Bal. Kalimah bal dalam Quran Karim okey, 86 kali dalam Quran Karim. 86 kali berulang kalimah bal dalam Quran Karim. Okay, dalam contoh yang diberikan bar rafa'ahullah ilaihi walakin Allah wa kana Allahu azizan hakima. Okey, apa dia apa bermaksud tetapi ataupun sebenarnya macam itulah. Bahkan untuk menafikan dia sama macam walakin tapi dia lebih emphasize sikit. Dia macam maksudnya walakin, mana kita ada statement contoh macam kata Ali datang tapi macam tu, ataupun Ali datang bahkan dia akan ada tambahan pengertian kepada apa yang dinyatakan. Aliun bal. Okey, jadi kalimah bal atau lakin tu sebenarnya dia mempunyai kedudukan sama bukan masalah tersebut.
uh, dia dalam bentuk ni apa, kadang-kadang menafikan, bahkan sebenarnya adalah bahkan. Dalam bahasa Melayu kita panggil bahkan. Okay. Contoh yang diberikan dalam Quran Karim banyak. Kita sebut tadi ada 86 kali dalam Al-Quran Karim. Kita ambil dulu yang paling dekat lah, dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-88. Okay. Ayat 88 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Bila mana mereka mengatakan mereka tak boleh nak beriman dengan Muhammad SAW dengan alasan bahawa mereka punya hati telah pun penuh. Telah full, tak boleh isi dah. Dah ada iman yang asal, tak boleh masuk iman lain. Okey. Tak kan ayat 88, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf. Wa qalu, dan mereka berkata qulubuna ghulf. Mereka berkata hati kami berbalut, berselaput. Ya, tertutup. Dan kami tak boleh terima, kami tak boleh nak yakin. Ni kadang-kadang zaman kita ada orang yang merasakan alasan yang sama boleh diberikan kepada siapa-siapa yang tak nak beriman dengan Muhammad SAW. Alasan dia kerana dia tak yakin lagi macam mana dia nak ikut. Sebenarnya benda tersebut bukan masalah bukti tidak cukup, tapi degil yang ada pada setiap manusia tu itulah punca sebenarnya ketidakimanan mereka. Bukannya kerana Allah tak bagi bukti yang cukup. Bukti yang cukup. Bahkan denial atau sifat tidak mengaku ataupun mencari alasan, itulah punca kenapa tidaklah mereka dapat iman. Okey. Jadi Allah Taala kata waqalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata hati kami berbalut atau berbalut ya. Bal la'anahumullah bikufrihim, bahkan telah melaknat mereka Allah Taala dengan sebab kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, amat sedikit mereka yang beriman. Mana mereka sebenarnya tak beriman tu sebab Allah Ta'ala laknat mereka dengan kekufuran mereka. Ini antara dalil bahawa setiap penyesatan yang dibuat oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya, Allah Ta'ala tarik hidayah, jadikan hati dia tertutup, dia berpunca dari perangai mereka sendiri. Bukannya Allah Ta'ala from the start halang mereka hidayah. Sebab manusia ni lahir-lahir semua sekali di atas fitrah. Di atas fitrah. Kul maulid yuladu al fitrati, semua anak dilahirkan di atas fitrah. Macam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mak bapak dia lah meyahudikan dia atau memajusikan atau menasranikan atau memajusikan dia. Maksud dia sudut kedudukan perangai kemudian tu datang kemudian. By nature manusia ni bukan macam tu. Bahkan tahu baik dan buruk, tahu benar dan salah. Bahkan tahu kebenaran daripada kebatilan. Tapi bila mana mereka berdegil di atas kebatilan dan menentang kebenaran, maka itulah punca disesatkan manusia itu. Allah jadikan dia tak nampak kebenaran itu benar. Dan macam orang kata, dia orang dah nampak, takkan tak tahu. Ayat tu sebenarnya satu ayat yang tak boleh kita timbulkan bila kita dalam menghadapi manusia. Antara ayat yang salah untuk kita jadikan kepelikan diri kita adalah kita kata kenapa orang tak nampak lagi. Dia tak sedar ke ayat tu sangat salah. Sangat salah, sangat tak betul untuk kita nak marah orang untuk tak dengar kebenaran atau ikut kebenaran sebab dia tak tahu ke ayat itu. Sebab balik pada asal, memang manusia ni Allah Ta'ala jadikan ada sikap-sikap yang lain dalam diri dia yang kadang-kadang menyebabkan dia tak boleh terima kebenaran. Dia bukan alasan untuk tak apa, tapi nak ceritakan punca-punca yang dia dah buat sebelum dari itu lagi. Dan Allah Ta'ala maha adil. Bila tak berikan kebenaran tu sebenarnya Allah tahu kenapa orang tak patut dapat kebenaran. Kat sini dengan jelas. Allah jadikan bahkan Allah Ta'ala laknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Bukannya sebab hati mereka tutup, tapi sebab kena laknat Allah Ta'ala dengan sebab kekufuran mereka. Lalu sedikit di kalangan mereka yang beriman. Okay. Selain itu juga ayat 188 kan. Ayat 100 surah Al-Baqarah pun ada juga penggunaan bal. Okay, bal dengan masuk bahkan. Dia orang nyatakan
Uh, okay, dia sebenarnya mula ayat ni dengan apa, dengan ayat 98. Dia ada tajuk kat situ. Allah Ta'ala nyatakan, Aqul man kana aduwwan li Jibril, katakan hai Muhammad, siapakah boleh menjadi musuh untuk Jibril? Fa innahu nazzalahu ala qalbika, kan dia Jibril ni turunkan ia itu Quran itu ala qalbika, ke atas hatimu, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap apa yang sebelum daripadanya, yang di hadapannya, yang sebelum daripadanya, kitab terdahulu sebelum Quran benarkan. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan petunjuk dan berita gembira untuk orang yang beriman. Dan dia ayat ni datang sebab kisah dia, orang-orang Yahudi ada di kalangan pendeta mereka datang jumpa Nabi SAW, kemudian mereka cuba apa, kononnya nak tarik Nabi SAW, dan nak umpan Nabi dengan bertanya kepada Nabi SAW, siapakah malaikat penjagamu di kalangan siapakah penjagamu di kalangan para malaikat? Pendamping Nabi siapa di kalangan para malaikat? Nabi jawab Jibril. Nabi jawab Jibril, Allah kata ini musuh kami di kalangan para malaikat. Ini musuh kami di kalangan para malaikat. Jadi diorang tak nak terima jawapan Nabi SAW kerana alasan dia ini adalah musuh mereka di kalangan para malaikat. Kalau dikata, kalau Nabi kata Michael, dan diorang akan terima. Nabi pun Allah pun turunkan ayat Quran yang bunyi kul man kana aduwwan li Jibril, katakan Muhammad, siapakah yang layak menjadi musuh untuk Jibril? Fa innahu nazzalahu ala qalbika, kan Jibril turunkan Quran ni kepada kalbu engkau, kan, musaddiqan lima baina, dengan izin Allah Taala, membenarkan apa sebelumnya, dan juga petunjuk serta berita gembira untuk orang beriman. Allah Taala jawab, terangkan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, barang siapa yang musuh terhadap Allah dan para malaikatnya, wa rusul dan rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikail, Jibril dan Mikail, fa innallaha adu lil kafirin, Allah Taala musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini Allah Taala ancam baliklah. Dan sebab mereka punya alasan, maka Allah Taala balas balik. Nanti kata lain, tak ada siapa sebenarnya boleh nak musuhi para malaikat. Satu malaikat pun tak ada kita musuhi. Macam kita beriman dengan Allah, beriman malaikat wajib, beriman kepada Rasul adalah wajib. Tak boleh kita bezakan satu, tak terima satu, ambil satu. Macam dibuat oleh ahli kitab. Dan pilih kononnya malaikat yang mereka suka, malaikat yang bawa peperangan, dia kata, macam Jibril AS, bawa perintah dari Tuhan, dia tak suka. Banyak perintah-perintah tu tak kena dengan apa mereka suka. Jadi diorang sebut, kata Jibril berontak lah, Jibril buat macam-macam. Semua tu semuanya adalah tuduhan yang mereka buat hanya semata-mata untuk memenangkan kedudukan mereka tidak mahu beriman. Ini kena jaga. Baik. Dia kata, okey, dia kata Allah tak berikan ni tajuk yang saya sebutkan tadi, bila orang tak nak beriman dengan Muhammad SAW, sebenarnya orang tu jahat. Ini orang mungkin kata macam kita ni apa terlampau apa panggil pekeras. Soalan tajuk ni sekali Al-Quran beritahu macam tu. Allah nyatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, demi sesungguhnya, walaqad, dan demi sesungguhnya, anzalna, kami telah turunkan ilaika ayatin bayyinat, kepada engkau wahai Muhammad, bukti-bukti yang nyata. Kami telah turunkan kepada engkau bukti-bukti yang nyata. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak akan kufur dengannya, kecuali orang-orang yang fasik sahaja. Jadi yang kufur dengannya, dengan bukti-bukti yang Muhammad bawa, tak ada kecuali orang jahat, orang fasik. So walaupun baik mana akhlak orang kafir tadi, walaupun elok mana sekalipun, di sisi Allah Ta'ala dia fasik. Dia seorang penentang. Walaupun ada orang kata macam orang kafir yang tak menentang, orang kafir yang menentang, dibezakan. Kita ada masalah layanan kita berbeza. Orang kafir tak menentang, orang kafir menentang, kita akan ada perbezaan layanan. Mana yang tidak menentang, kita tidak akan berkasar, tak akan berkeras, takkan apa-apa buat apa-apa yang tak elok kepada dia, jaga dia, kan, hormati dia. Tapi dalam masa sama dia tetap kafir. Di sisi Allah Ta'ala tetap neraka tempat dia. Tak ada macam tak apalah kalau akhlak dia baik lepas masuk syurga, tak ada. Itu tak akan berlaku. So Allah Ta'ala letakkan garis panduan tentang perkara ni dalam Quran Karim ayat 100
59, 160 tentang perkara inilah. Pada 162 surah Al-Baqarah Allah sebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang yang kafir yang mati dalam keadaan mereka kafir, ulaika alaihim laknatullah, mereka telah ke atas mereka laknat Allah, wal malaikati wan nas ajmain, manusia, para malaikat, manusia dan manusia seluruhnya. Mereka lah orang yang ke atas mereka laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya, la yakhafu anhum azab wa lahum yunsarun, takkan mereka diringankan dari mereka azab dan mereka takkan dibantu. So ini guideline sebenar yang mana kadang-kadang orang kata macam ekstrim sangat Islam ni. Ini bukan ekstrim, ini akidah. Kalau kita kata boleh kita compromise, kata Allah Tuhan lain bukan Tuhan, dan kalimah la ilaha illallah kita batal lah. Batal lah kalimah la ilaha illallah kita. So, la ilaha illallah tadi pengisytiharan kita, tiada ilah. Tiada layak disembah kecuali Allah. Jadi bila kita isytiharkan lain pun Tuhan juga, dan kita dah langgar kalimah la ilaha illallah yang kita lafazkan. Macam mana kita nak sebut yang lain? Okey. Allah Taala kata, dan Allah Taala kata, siapa dan kami telah turun kepada engkau yang Muhammad bukti-bukti yang nyata dan tidak kufur dengannya kecuali orang yang fasik saja. Siapa yang tak percaya dengan bukti Muhammad SAW, dia tidak ada gelaran kecuali fasik. Kafir lah kafir, tapi fasik. Tak kira dia melawan Islam ke, atau dia kata saya hormat Islam ke, tak dikira si Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dikira si Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala terangkan tentang perangai mereka sebenarnya. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awakullama, adakah setiap kali mana ahadu ahdan, mereka janji dengan satu perjanjian, nabadahu fariqum minhum, melemparkan perjanjian tadi sekumpulan di kalangan mereka, mereka tidak akan setia dengan janji tersebut. Adakah setiap kali mana mereka berjanji satu perjanjian, mereka lemparkan ia, akan melemparkan ia sekumpulan di kalangan mereka. Orang kata, apa sal jadi ni? Kenapa jadi ni? Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan keseluruhan mereka tidak beriman. Punca berkenaan dengan penentangan yang berlaku adalah kerana mereka tidak beriman pun. Sebab itulah kenapa mereka menentang. Bukan mereka menentang tu kerana apa? Kerana apa? Bukti tak cukup. Tapi mereka takkan beriman pun. Tak nak beriman daripada awal. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi bal kat sini datang setelah maksud tersebut. Selain itu juga kita boleh tengok dalam ayat 116 depan sikit. Nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu walada, telah mengambil Allah anak. Allah telah ambil anak. Subhanah, maha suci Allah, maha suci dia Allah Taala daripada ada anak. Ballahu, bahkan miliknya, ma fis samawati wal ardi, apa di seluruh langit juga di bumi. So bila semua milik dia, maka mana boleh jadi anak dia? Mana jadi anak dia? Kullun lahu qanitun, semua kepadanya qanitun, tunduk, patuh. Nak ke tak nak kan? Kalau kita kata ada yang tak patuh. Dari segi masalah perangai, manusia boleh tak patuh. Tapi dari segi masalah capacity body badan manusia tersebut, keupayaan badan dia, semua ikut perintah Allah Ta'ala. Membesar ke sel tumbuh ke tidak, keluar kena kanser ke tidak. Semua sekali itu hanya patuh dengan perintah Allah Ta'ala sahaja. Jadi maksudnya semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Matahari, bulan, bintang, atas sel-sel badan kita, semua sekali tunduk kepada Allah Ta'ala. Kullu lahu qanitun.
So dengan sebab itu tak ada siapa layak jadi anak Allah Ta'ala. Kerana semua adalah bilik dia, maka tak ada siapa yang menjadi anak kepada Allah. Itu cara Allah Ta'ala nak fahamkan. So jadi penggunaan bal tu banyak dekat situ. Okay. Kita dalam ayat 169. Satu enam sembilan. Al-Imran. Okey, kita ambil dalam Baqarah 15 6. Okey, 154. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala taqulu, dan jangan kalian katakan, wala taqulu, jangan kalian katakan. Ni la betul lah, la nahi. Dia bukan la nafi. La nafi nun tu akan ada lagi. Kat sini wala taqulu, jangan kamu semua katakan. Wala taqulu, kamu semua katakan liman yuqtalu fi sabilillah, terhadap sesiapa yang dibunuh di jalan Allah, amwat, orang-orang yang telah mati. Jangan kamu katakan orang yang dibunuh di jalan Allah mereka semua telah mati. Bal ahya'un, maka mereka semua hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak menyedari. Wallahu a'lam, katanya mati syahid. Antara apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dia punya badan dia, darah dia tak berhenti, masih lagi tak beku. Itu bincangan berkenaan tajuk ni banyak dibahaskan lah. Bukan bagaimana mikroorganisma, bakteria tak datang mereputkan mayat mereka. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita mereka hidup. Bahkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-169 memang datang dengan lafaz inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di situ, mereka diberikan rezeki. Dapat rezeki. Maka dalam hadis Nabi SAW sebutkan mereka dan tembuluk burung yang hijau, yang burung tu berkeliaran, berterbangan dalam syurga. So apa burung tu makan, orang akan dapat makan apa yang burung tu makan. Tembuluk dia burung hijau, Allah letakkan roh mereka dalam tu. Soal kulihal, okay, kat sini yang bal ahya ni untuk menafikan ayat sebelum dia lah, untuk menafikan kefahaman yang ada pada manusia. Okay? Yang kamu kata pada orang yang dibunuh dan Allah Ta'ala mati. Bahkan mereka orang-orang yang hidup, akan tetapi tidak kalian menyedari. So penggunaan bal ni untuk penafian atau pembetulan statement yang sebelumnya. Bal bahkan, bal bahkan. Okey. Okey, kalau dekat satu okey itu cukup dah. Baik. Rasa cukup bahagian tu. Kita patah balik ke nota kita. Dalam ayat nota kita dia ambil ayat surah An-Nisa ayat 158. Ini ayat ni sebenarnya berkenaan dengan Isa alaihissalam. Berkaitan dengan Isa alaihissalam. Mana ketika mana Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dapat dibunuh oleh orang-orang Kristian. Yahudi. Maksud Isa alaihissalam cuba dibunuh oleh kaumnya sendiri, itu bangsa Yahudi. Bangsa anak Yakub jugalah. Bani Israel juga yang cuba nak bunuh Isa alaihissalam. Dalam ayat yang ke-100 ayat yang ke-100 dalam nota kita, ayat yang ke-158 surah An-Nisa, datang cerita berkenaan dengan Isa alaihissalam. Yang mana ketika mana kaum dia itu Bani Israel, Isa alaihissalam ni dia bertembung bukan dengan orang luar. Dia bertembung dengan kaum dia sendiri. Itu rabai-rabai yang tak suka dengan dia, penita-penita tak suka dengan dia.
diorang diorang buat satu perancangan agar Isa alaihissalam dibunuh oleh kerajaan Rom. Ketika Isa alaihissalam lahir atau besar, Palestin berada di dalam jajahan Rom. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keadaan Isa alaihissalam. Isa dikenali daripada dia lahir, dia seorang nabi. Tapi oleh kerana dalam Bani Israel ni boleh dikatakan semua mereka mempunyai hubungan dengan para anbiya secara dekat. Dan sebahagian mereka tu anak para nabi, sebahagian mereka tu adik-beradik para nabi, para rasul. Ada yang bapa kepada rasul, ada yang anak saudara kepada rasul. Jadi benda tu kadang-kadang menjadikan diorang tidak memandang besar tentang perintah Tuhan kepada mereka. Bahkan bila datang nabi yang lain, mereka tak suka, mereka bunuh. Abang tak rekodkan benda ni rekodkan benda ni. Orang rekodkan benda ni dalam Quran Karim surah Nisa atau antara sebab. Kan tadi kita sebutkan waqalu qulubuna ghulf tu kan. Jadi orang tak jawab kan. Bahkan mereka tak boleh beriman tu sebab laknat Allah Taala kat atas diri mereka. Okey. Dekat sini pun Allah Taala ceritakan berkenaan dengan apa yang mereka buat dan Allah Taala hukum mereka kenapa. Allah Taala nyatakan dalam ayat 155. 158 kita nak 155 kita baca dulu. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Fabima maka dengan apa yang naqdihim mitsaqahum, dengan apa yang pembatalan mereka, perungkayan mereka terhadap perjanjian mereka. Mereka berjanji yang Allah Taala, mereka langgar janji tersebut. Wa kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka terhadap biayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, bukti-bukti Allah. Wa qatlihimul anbiya, dan pembunuhan mereka para nabi. Ini punca-punca Allah Ta'ala sebut. Langgar janji, kufur terhadap bukti-bukti Allah, pembunuhan mereka terhadap para nabi bighairi haqqin, dengan tanpa kebenaran. Bukan nabi itu langgar sebarang peraturan Allah Ta'ala yang boleh melayakkan untuk dibunuh. Dan mereka memang bunuh para anbiya dengan suka hati mereka. Juga dengan sebab waqaulihim, dengan sebab kata-kata mereka, qulubuna ghulf, hati kami berbalut. Hati kami berbalut penuh, tak ada nak isi apa dah. Bal taba'allahu 'alaiha, bahkan Allah Ta'ala memeterai, petri, seal ke atas, tutup ke atasnya, ke atas hati-hati mereka, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Dengan sebab kekufuran mereka sendiri. Fala yu'minuna illa qalila, mereka tak beriman mereka kecuali sedikit sahaja. Mereka tak beriman kecuali sedikit saja. Dan wa bi kufrihim, juga dengan sebab kekufuran mereka, wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima, juga dengan sebab kekufuran mereka dan kata-kata mereka terhadap Maryam dengan pembohongan yang sangat dahsyat, sangat besar. Sebab Isa alaihissalam ditunjukkan bukti dia adalah utusan Tuhan daripada dalam kandungan lagi. Dia bercakap dalam buaian. So dan penjelasan berkenaan dengan bersihnya Maryam ni sangat jelas dan terang. Tapi mereka tak boleh terima, tak nak terima. Bukan tak reti terima. Tapi mereka sebenarnya tak nak terima. Sebab balik pada asal yang saya sebutkan dalam sejarah ahli kitab, Isa alaihissalam mendapat tempat ataupun mendapat perhatian
daripada masyarakat, lebih daripada pendeta-pendeta yang kononnya penjaga agama bagi Yahudi ni. Isa dapat perhatian lebih. So, diorang mula dengki dan juga cemburu. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan, nak cemburu macam mana? Ini Nabi. Dia seorang Nabi. Tapi oleh kerana, saya ulang balik, tadi kan kita sebut, mereka ni, kalau andai kata bab magic, ataupun bab hubungan dengan para Nabi, mereka kata semua dapat hubungan tersebut. Semua dapat hubungan berkenaan. Keluarga mereka, keluarga para anbiya. Macam Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata, kana Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel ini diurus selia oleh para Nabi. Diurus selia oleh para Nabi. Para Nabi dah turunkan hukum, uruskan mereka. Kullama halaka nabiyun ba'athallahu nabiyya. Sejak dari mana mati seorang Nabi, kan, Allah Ta'ala utuskan Nabi baru. Sampailah last kali Isa alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala kata, dengan sebab kekufuran mereka dan kata-kata mereka buruk kata Maryam. Sedangkan bukti jelas Maryam tidak melakukan perkara yang tak elok. Maka memang dilahirkan Isa alaihi salam, Maryam alaihi salam lahirkan Isa alaihi salam dengan cara yang ajaib, cara kemukjizatan untuk jadi bukti bagaimana Allah Ta'ala boleh menciptakan sesuatu dari tiada kepada ada. Walaupun dengan melanggar peraturan yang difikirkan oleh manusia, Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya. Okay. Juga selain tu, wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan juga dengan sebab kata-kata mereka, sungguh kami telah bunuh Al-Masih Isa bin Maryam, utusan Allah. Isa bin Maryam, Isa laki Maryam, utusan Allah. Mereka bangga dapat bunuh Isa. Dia kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya, tidak mereka menyalibnya, akan tapi diserupakan kepada mereka, kelihatan macam tu kepada mereka. Diperlihatkan, diserupakan kepada mereka. Ada kata serupakan rupa. Seorang lelaki diserupakan rupa Isa, orang tu ditangkap, dibunuh. Okey. Tapi ada juga yang rekod kata Isa memang ditangkap, dibawa ke pengadilan, diheret di depan ramai, tetapi dia tidak mati. Bahkan lepas daripada dia dimasukkan ke dalam sepulchre, itu bilik bawah tanah untuk perebutan mayat, dia keluar balik sendiri tanpa ditolong oleh siapa. Itu pun bermaksud dia tak disalib. Pasal kalimah salib ni mesti mati di atas palang. Dia kan gantung je, tapi kena mati di atas tu. Sekarang Isa tak mati. Itu yang Ahmad Didat rahimahullah, Syekh Ahmad Didat rahimahullah cuba untuk fahamkan kepada orang Kristian. So, orang Kristian kata nak rekod dia saja. Jadi kita follow lah rekod dia. Kalau kita pun kes tukar rupa tadi, benda tu bukan daripada Nabi pun, Israeliat juga Israeliat. Maka duduk sini pun Israeliat, kan. Duduk satu lagi itu kita kata untuk hujah dengan mereka saja. Jadi tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka menyalibnya, mereka tak dapat salib dia sampai mati di atas tu, akan tapi diperlihatkan untuk mereka itu sedemikian, seolah mereka dah berjaya bunuh Isa AS. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Dan sungguhnya orang-orang yang bercanggahan mengenainya benar-benar dalam keraguan mengenai pembunuhan Isa AS. Sebab Isa AS digantung di atas palang tersebut paling lama 6 jam. Sekurang-kurangnya 3 jam. Lama-lama pun 6 jam. 6 jam tak cukup untuk mematikan dia di atas palang tersebut. Banyak orang kena palang, kan, hidup-hidup dan tak mati walaupun lepas 6 jam. Nak ceritakan bahawa Isa AS disalib atau dipalang tapi tak mati situ. Itu boleh jadi maksud juga wa masalawuhu. Tidak mereka membunuhnya. Walaupun banyak orang kekal nak kata ditukar rupa seorang lelaki kepada Isa dan Isa lepas orang ditangkap. Ini satu pendapat. Ini pun pendapat juga. Semua tadi tidak ada daripada Quran Sunnah Nabi SAW. Syekh Ahmad Didat berdasar pada rekod, dia debat dengan Kristian, ada yang digunakan istilah tersebutlah. Orang Kristian tak berpegang dengan Isa ditangkap. Okay. Cuma dalam perkara yang tadi
dia tak dipalang mati. Dia tak dipalang di atas palang tu sampai mati. Okey. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Tidak ada untuk mereka dengannya, sebarang pengetahuan illa ittiba'adh-dhann, kecuali mengikut sangkaan saja. Wa ma qataluhu yakina. Tidak mereka bunuh dia secara yakin. Mereka tak yakin pun mereka bunuh Isa alaihissalam. Maka tak jawab. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkatnya kepada sisinya, kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan adalah Allah Taala amat perkasa lagi amat bijaksana. So basically memang masalah Isa diangkat yang ibal ni untuk menafikan apa mereka sangka. Sangat mereka dibatalkan sama sekali. Bahkan Allah Taala mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya. Okay, wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Taala amat perkasa amat bijaksana. Dan akan turun bagi Isa alaihissalam pada satu masa nanti. Selama mana janji Nabi SAW dipenuhi, waktu dah sampai, maka akan turun Isa alaihissalam memerintah secara adil dan akan berada di muka bumi selama 40 tahun. Tugas pertama dia bunuh Dajjal. Kemudian bersama orang beriman untuk ditewaskan Ya'juj Ma'juj. Semua itu adalah apa yang kita baca berkenaan tugas Isa alaihissalam. Dia pemerintah kepada Islam, bukannya dia menjadi nabi baru untuk agama dunia. Okey, baik. Okey, kita punya buku tadi kejap. Okey. Berikutnya la'alla moga-moga atau supaya, agar. Okey. Moga-moga mereka, okey. Allah firmankan dalam surah Yasin ayat 3 ayat 74. Allah katakan wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. So la'alla dalam Quran Karim sebanyak dia lebih kurang la'allahum 46 jap. Campur la'alla 72 76 72 46 72 campur la'allahu la'alli 13 1 campur cek la'alla 3. Okey, semua sekali 135 kali dalam Quran. Kalimah la'alla ni bulan Quran sebanyak 135 kali.
Okey. Okey, jadi cuma penggunaan la'alla ni kan. Di mana tempat dia. Okey. Okey, contoh dalam ayat yang kita dah baca tu, tapi kita moga-moga ni agar, supaya. Okey. Contoh dalam ayat suratul Baqarah. Ayat yang ke 100, kita ambil 21 dulu. 21 surah Al-Baqarah. Lepas tu kita ambil 183. 21 lah, kita ambil 21 Al-Baqarah. Jadi kalimah la'alla digunakan di situ. Okey. 21 Allah firman, laju sangat. Okey, 21 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, ya ayyuha wahai. Ya ayyuha wahai. An-nas kalian manusia, wahai manusia kalian manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah kamu semua rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang khalaqakum, telah ciptakan kalian. Sembahlah kalian Tuhan kalian telah ciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah ciptakan orang-orang sebelum kalian. Khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian pun diciptakan juga. La'allakum, moga-moga kalian tattaqun, akan bertakwa. La'alla moga-moga kalian akan bertakwa. Itu dengan ibadat. Ini sebenarnya antara tujuan utama ibadat dilaksanakan. Ini seorang manusia tu, bila dia beribadat, dia patut sedar. Tujuan ibadat yang dia buat adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Bukan yang lain. Sihat badan ke, kurus ke, tak rosak sendi ke, itu adalah benda-benda bonus. Tapi yang pertama sekali, tujuan untuk seorang tu beribadat adalah ketakwaan. Dan memang kita kata inilah yang menjadi simbol dan juga kelainan umat Islam banding bangsa-bangsa lain. 183. Dan suatu Baqarah juga ayat 183, Allah Subhanahu Wa Taala berikan tajuk yang sama macam tadi ayat 21. Allah Taala berikan dekat sini sama juga maksud atau tujuan puasa tu dibuat, dilaksanakan pun juga kerana apa? Untuk ketakwaan. Allah firman dalam suratul Baqarah ayat 183. Ni kita minggu ni kita dengar panjanglah ayat ni akan dibacakan oleh khatib di atas mimbar, pentazkirah akan baca ayat ni. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kutiba alaikumul asyam, alaikumusiyam. Kutiba difardukan, ditetapkan, alaikum ke atas kalian, asyamu siyam, difardukan, ditetapkan ke atas kalian, asyam ini berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama sebagaimana kutiba ditetapkan alal ladzina min qablikum, ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Yang tujuan puasa ni macam tadi juga ibadat umumnya, dan puasa khususnya la'allakum, moga-moga kalian la'alla dia bercantum dengan dhamir tu, nampak la'allakum lah, la'allahu, la'allana, la'alli. Okay. Jadi apa la'alla tu memang maksud dia untuk moga-moga, supaya.
Dia hubungkan ayat juga. Dia kata penghubung. Sebab kita ada statement, Ali sekian, supaya sekian. Ali buat ini supaya ini. Ali untuk doa, moga-moga dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. So dia ada statement tambahan lah kepada statement yang asal. Dihubungkan dengan la'alla. Okay. Di fardu kamu berpuasa macam fardu atas orang kamu, moga-moga, semoga ataupun agar atau supaya kalian takun akan bertakwa. Ini sudut asal ibadat. Maksudnya bila kita kata macam ni, ibadat ni untuk ketakwaan, bukan yang lain. Macam puasa bukan untuk diet, bukan kurus, tapi tujuan dia untuk ketakwaan. So sebenarnya setiap orang yang mendengar ayat ini kena faham macam mana ibadat-ibadat seperti puasa, solat dan zakat, yang mana ia membawa kepada kita rasa pemerhatian Allah Ta'ala kat atas diri kita. Rasa Allah Ta'ala, surveillance kat Allah Ta'ala kat atas diri kita. Kita dalam ibadat ini sebenarnya kita buat perkara-perkara yang tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala. Yang kalau kita tak jaga pun tak ada siapa tahu. Macam puasa kan, tengah-tengah puasa ni, kalau kita batalkan puasa kita dengan cara contohnya macam ketika berkumur air mulut, dalam dia ambil wuduk, kita telan separuh air tu. Ataupun ketika mana ialah kita mandi ke, dengan mulut sikit kita telan. Ataupun perempuan suami pergi kerja, anak pergi sekolah, dia pun duduk kat rumah makan lauk sahur pagi tadi sedap. Benda ni kalau dia buat tak ada siapa tahu pun. Tak ada siapa akan tahu apa kejadian kan. Tapi setiap manusia yang berpuasa, kita lihat bersungguh-sungguh untuk menjaga tak nak puasa dia rosak. Sedangkan kalau kita kata balik, tak ada siapa tahu pun. Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Tapi yang tahu sebenarnya siapa? Allah. So nak latih diri kita untuk rasa Allah Ta'ala perhatikan, ibadat itu diberikan. Macam kadang solat kan, kita ada rukun, kita ada syarat. Syarat sah solat, rukun-rukun solat. Rukun solat ni apa yang terlibat dengan solat itu sendiri. Okay, tapi syarat sah solat, dia datang sebelum daripada pelaksanaan solat. Macam menghadap kiblat, masuk waktu. Dan ini semua ni kalau kita buat, memang orang nampak. Orang nampaklah kita alih di kiblat ke, solat sebelum waktu kau nampak. Tapi bila kita sebut tentang contoh satu syarat, iaitu bersih daripada hadas. Bersih daripada najis, mungkin kita boleh relate. Najis ada lagi, bau busuk. Okay. Sekarang ni, bersih dari hadas. Hadas ni bukanlah halangan kesahihan solat yang dapat dilihat. Dia maknawi. Hadas ni tak nampak. Tidak kelihatan. So, bila seorang tu, kita panggil tak solat, kata lagi solat tanpa wuduk. Ini boleh jadi kes kalau kita dengar cerita orang yang lelaki lah biasa. Pergi masjid lewat. Sampai masjid orang dah rakaat kedua Jumaat. Pergi lewat, Jumaat khutbah pun tak dengar. Satu benda lah. Tapi dia nak panggil solat, tak nak tertinggal. Tapi tengok tempat wuduk orang panjang lagi. Kalau dia tunggu, dia rasa takbir imam rukuk, dia tak dapat. So dia tak dapat Jumaat lah. Solat 4 rakaat lah. Macam mana kan? Tapi okay, nak fahamkan sekarang. Dia, kita panggil Kita panggil orang tersebut. Kalau dia terus masuk dalam soft, dia takbir Allahu Akbar. Orang tak tahu pun dia tak ada wuduk. Orang tak tahu. Ini cerita dia. Orang tak tahu pun dia tak ada wuduk. Boleh je dia jalan dan teruskan ibadat dia. Tetapi kebaikan manusia akan sibuk. Kadang-kadang manusia ni ambil wuduk sampai basah-basah satu rumah. Kerana beria sangat berwuduk. Tapi bila kita tanya balik, siapa yang tahu wuduk dia ambil ke tidak? Kalau dia tak ambil ke, dia ambil basah-basahkan muka sikit je. Boleh je. Sebelum budak asrama tu basuhkan dahi. Jadi warden datang cek ubun-ubun kepala tu basah ke tidak. Kalau basah, maksud dia solat. Kalau budak datang ambil air, tepek kat kepala je. Nak kena faham betul eh? Jadi bila kita kata keadaan macam tu, dia buat benda tadi beri jaga, sedangkan yang tahu hanya Allah Ta'ala. Itu sebenarnya benda yang kita nak bawa dalam solat, ke dalam puasa kan. Sampai keluar solat, keluar puasa pun, masih kita rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Kita tak buat suatu perkara, atau kita buat suatu perkara kerana Allah nampak, Allah tahu, Allah dengar.
Atau Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi daripada kita. Itu sebenarnya kenapa maksud takwa tu, kalau bulan Ramadan ni sebenarnya itu yang nak dikendaki. Yang kita betul-betul faham. Kita tak buat kecuali kerana Allah Ta'ala. Kalau kita latih tiap-tiap hari macam tu, dan rasa 30 hari sebulan tu, dengan perasaan tadi, bayangkan lepas daripada Ramadan, pasti lekat sikit perasaan tersebut pada diri kita. Itulah Allah kan. Moga-moga kalian takut akan bertakwa. Itu yang dimaksudkan sebagai la'alla. Okey, dia tapi nak fahamkan pasal contoh dalam surah Al-Mu'minun. Rupa dia tu macam tu, tapi belakang dia boleh bertukar-tukar. Mu'minun ayat yang ke-99. Okey. Untuk hari ni kita tak buat latihan ya. Saya nak buat penjelasan dulu. Okey. Okey, surah Al-Mu'minun ayat 99. Allah tak nyatakan ini cerita yang tak beritahu berkenaan dengan apa yang jadi manusia ketika mana dia nak mati. Almost dying, manusia mati. Apa akan jadi? Apa dia akan buat? Okey, Allah tak nyatakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mana manusia terus akan kekal perangai mereka, berdegil, tak nak dengar cakap, tak nak ikut perintah Tuhan. Hatta sehinggalah apabila jaa ahaduhumul maut, datang kepada seorang mereka ni kematian. Dia akan terus macam tu sampailah detik hari di mana datang kepada seseorang mereka kematian. Qala rabbirji'un, qala dia pasti berkata, Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku. Pulangkan aku balik ke dunia. Irji'uni. Rabbirji'un. Kembalikanlah aku. Kemudian dia sambung kata dia, la'alli, moga-moga aku, supaya aku a'malu salihan fi ma tarakt, akan beramal soleh, beramal yang baik pada apa aku terlepas dahulu. Kalla, Allah Ta'ala jawab, innaha kalimatun huwa qailuha, ia hanyalah kata-kata yang dia mengatakannya, tapi takkan dimakbulkan. Wa min waraihim, dan selepas daripada mereka mati tu, masuk alam kematian berlaku, sebelum masuk kiamat, barzakhun, ada sempadan. Alam sempadan ni dunia, ni akhirat, ni alam sempadan. Wa min waraihim, sesudah mereka mati tu, barzakhun, ada sempadan, ila yaumi yub'atsun, sehingga hari mereka dibangkitkan. So ini yang Allah Ta'ala tunjukkan, ini kalimah la'alli ni. Dia la'alla juga macam tadi. Cuma beza dia, ya belakang tu ya saya. Tadi kum. Dia boleh bertukar. La'alli, la'allahum, la'allakum. Dia bercantum macam tu. La'alla saja boleh. La'alla saja pun boleh. Tapi sama-sama kena fahamkan kalimah la'alla ni, dia punya rupa dia macam tu, cuma dia boleh attach dengan pronouns dengan rupa yang macam kita nampak tadi. Kadang-kadang mungkin orang yang tak faham, dia akan rasakan bahawa macam tak nampak kalimah tadi. Tak, kalimah la'alla tu kekal. Boleh la'allakum, la'allahu, la'allahum, la'allana, la'alli, macam kita baca ni, la'alli, moga-moga aku. Semua sekali ni kita panggil apa, turutan yang panggil apa,
penggunaan dia macam tu. Dia boleh bercantum dengan isim, kata ganti nama isim dhamir tu, dan dia rupa macam kita nak baca tadi lah. So kena peka sikit kepada kalimah la'alla ni. Baik. Okey. Kita satu lagi buat. Okey, dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Okey, ini kita nak buat kerja rumah. Surah Asy-Syu'ara bermula daripada ayat jap. Okey, 10 Syu'ara 10 sampai sampai 51. 10 sampai 51, 40 ayat InsyaAllah nanti bila kita datang nanti kita buat latihan dengan 10 sampai 51. Ini untuk latihan akan datang. Cuma sebahagian tu adalah kalimah-kalimah yang kita belajar baru. Baik. Okey, tadi ni wallahu alam. Tak lama sangat nanti batuk. Okey, ada soalan sebelum kita berhenti? Syu'ara 10:51 Ada soalan? Okey, tak ada, alhamdulillah. Kita jumpa lagi insya-Allah nanti pada minggu akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bateri semua low. Semua bateri low. Tanya soalan ada tidak semua ni. Okay, let's go.